Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما أما بعد. Para jemaah dan sahabat-sahabat yang dikasihi semua, kemarin kita dah masuk surah At-Talaq dan telah dinyatakan beberapa pembahagian talak dan juga sedikit tentang hukum-hukum iddah. Jadi hari ini kita ambil pada akhir ayat kedua tu bermula wa man yattaqillah sehinggalah ayat yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض واللائي بئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم وعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah, saya dijadikan untuknya makhraja, jalan keluar dari segala perkara yang menyusahkannya. Ini takwa di sini dalam konteks yang berkenaan dengan persoalan talak dan rujuk, secara khusus dalam konteks ayat ni lah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Saya Allah Ta'ala akan memberi kepadanya rezeki dari jalan yang tidak
terlintas di hatinya ataupun tidak terfikir olehnya. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Sesiapa yang bertawakal kepada Allah, nescaya cukuplah Allah Taala baginya. Innallaha balighu amrih. Sesungguhnya Allah Taala tetap melakukan segala yang dikehendakinya. Balighu maknanya Allah Taala itu dia akan mampu untuk sampai kepada urusannya. Apa yang dia kehendaki, apa yang dia mahu, itu akan menjadi realiti, maknanya benar-benar berlaku atas kehendaknya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah Taala menjadikan bagi setiap sesuatu itu ada kadarnya. Kadar dalam konteks ayat ini ialah berhubung dengan iddah, ada tempohnya. Begitu juga dengan hal-hal yang berkenaan dengannya. Seperti untuk rujuk setelah dijatuhkan talak. Kemudian ayat yang keempat, wallahi ya'isna minal mahid. Di sini wallahi itu la tu kita baca dengan hukum mat wajib muttasil. Hukum mat wajib wallahi. Dan ada pun perempuan-perempuan yang Allah ini dia isim mausul daripada allati. Allati untuk seorang, allatani dua, untuk ramai allai ataupun allati. Itu dipanggil isim mausul, orang-orang yang. Ini nisbah kepada muannas. Adapun perempuan-perempuan yang sudah ya'isna. Ya'isna mana sudah putus asa daripada haid. Putus asa daripada haid maknanya sudah tidak ada haid. Maknanya dia sudah sampai satu peringkat yang kita sebut menopause. Menopause ni bila umur dah melebihi 50, 60, mana tak ada lagi kitaran haid. Inirtabtum, jika kamu ragu-ragu merasa syak tentang tempoh iddah mereka, ialah kalau yang sudah berumur 60, 70, kalau ditakdirkan berlaku apa-apa dalam rumah tangga, tiba-tiba berlaku perceraian. Jadi apakah tempoh iddahnya? Maka jelas di sini salah satu ashur, itu selama 3 bulan. Wallahi lam yahid, dan juga perempuan-perempuan yang tidak ada haid. Ni kalau timbul masalah, mungkin ada setengah orang perempuan yang tak didatangi haid. Jadi kalau tak ada haid, tiba-tiba berlaku perceraian, maka tempohnya sama juga 3 bulan. Sebab dia nak kira salah satu kurut 3 kali suci atau 3 kali haid tak boleh lah, sebab dia tak ada haid. Maka dikira 3 bulan juga, sama dengan perempuan yang sudah menopause ataupun sudah putus haidnya. Wa ulatul ahmal, adapun perempuan yang mengandung, yang hamil, ajaluhunna, tempoh, maksud tempoh iddahnya adalah sehingga ayyadhna hamlahunna, sehingga dia meletakkan ataupun dia bersalin atau melahirkan anak. Yang sebelum tu wallahi lam yahid. Bila kita wakaf dengan nun yang dimatikan. Nun tu asalnya bagi hatta. Tapi kaedah wakaf kita tak boleh sebut fathah bagi hatta pada, tak boleh lam yahidna, tak boleh begitu. Kita wakaf, jadi kita nak matikan nun yang sebelumnya dha pun mati juga. Jadi bila wakaf lam yahid, jadi seakan-akan ada nun di akhir yang seperti nak disebut barisnya tapi tak boleh disebut sebab dah dimatikan dengan sukun yang aridun. Sukun yang aridun, sukun kerana nak wakaf. Sebelumnya ada dha itu sukun yang asal lah tu. Atau sukun asal atau tanda mati yang asal. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah. Ini pun dalam konteks yang berkenaan dengan masalah ni lah. Berkenaan dengan masalah iddah, rujuk dan sebagainya. Niscaya Allah Ta'ala jadikan baginya mudah daripada urusannya. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama dalam tadabbur kita untuk hari ini. Hari ini sudah 22 Jun 2021 bersamaan dengan 11 Zulkaidah 1442. Kalau ikut tarikh ni maknanya berbaki sebulan lagi untuk kita sambut Hari Raya Haji. Jadi nampaknya Hari Raya Haji kita macam tahun lepas juga. Tak ada jemaah haji yang dihantar ke Mekah. Dan kemungkinan ibadat korban pun kita tak tahu lagi sejauh mana melihat kepada perkembangan semasa
apa dia, wabak COVID-19 di tempat kita lah. Baik. Jadi hari ni kita nak tengok sikit dalam di akhir ayat yang kedua tu, sebelum wa man yattaqillah tu kita lihat zalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ayat ni dia ada persamaan dengan ayat dalam suratul Baqarah, dalam juzuk yang kedua, berkaitan dengan hukum talak juga. Boleh rujuk suratul Baqarah ayat 232, muka surat 37. Dia hukum talak ni dia banyak dalam surah Baqarah, dalam juzuk yang kedua. Muka surat 37. Hukum talak ni dia bermula daripada ayat 229, muka surat 36. Tu kalau nak study khusus untuk hukum-hukum talak lebih lengkap, kena buka dalam surah Baqarah. Kena lihat perbahasan para ulama tentang tafsiran ayat ni, sebab para ulama fiqh pun dia petik sini juga. Kemudian diambil pula perbahasan ataupun huraian yang lebih lengkap dengan hadis-hadis Nabi yang lain. Jadi kita lihat muka surat 37 ayat 232. Ayat 232. Wa idza talaqtumun nisa, apabila kamu mentalakkan isteri-isterimu dan sampai kepada tempoh ajalnya, fala ta'duluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Janganlah dihalang, janganlah para wali ni orang yang menjadi penjaga kepada wanita itu, menghalang untuk wanita yang telah ditalakkan itu berkahwin semula dengan suaminya apabila mereka sudah setuju untuk berbaik semula. Maknanya Islam memberi peluang untuk mereka membina kembali rumah tangga bila ada peluang untuk kembali semula lah. Baik. Jadi sama ada ayat sebelumnya ataupun ayat ini, Allah Ta'ala beritahu dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Di situ ada perkataan yu'adzu, kalimah yu'adzu. Ya biasa sikit lah dengan surah At-Talaq. Surah At-Talaq dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Tetapi dalam surah Al-Baqarah ayat 232, dzalika, bukan dzalikum. Kemudian ada perkataan minkum. Dalam surah At-Talaq tidak ada minkum. Di situ kita melihat ada perbezaan dari segi uslub. Tapi sebenarnya jalan ceritanya hampir sama. Allah Ta'ala nak beritahu semua keterangan-keterangan yang berkenaan dengan hukum talak ini adalah apa-apa yang yu'adzu, kamu diperingatkan, kamu dinasihatkan dengannya. Untuk siapa kamu tu? Untuk orang-orang yang yu'minu billahi wal yaumil akhir, yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Jadi hukum-hukum ni sebenarnya adalah suatu panduan daripada Allah. Hukum ni adalah suatu peringatan daripada Allah untuk kita patuh. Sebab kita dah lihat dalam ayat pertama surah At-Talaq itu, wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Sesiapa yang melanggar batasan hukum Allah, dia telah dikira berbuat zalim. Allah Ta'ala telah menetapkan hukumnya begini-begini. Perkataan hudud itu sebenarnya kita tak sempat nak bincang tentang hudud Allah. Wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. Dalam ayat pertama kemarin, sesiapa yang melanggar batasan hukum Allah. Maka di akhir ayat yang kedua Allah Ta'ala sebut dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billah. Itulah perkara yang kamu diberi peringatan dengannya supaya patuh dengan hukum ni, dah kena jujur. Ini melibatkan sifat takwa. Baik. Jadi kalimah hudud dalam ayat pertama kita nak kaitkan dengan yu'adzu tadi. Bila Allah Ta'ala sebut hudud, hudud ni bukan hukum hudud yang berkenaan dengan hukum jenayah. Jenayah itu orang berzina, disebat atau dah berkahwin direjam, ataupun yang mencuri potong tangan. Bukan hudud itu hudud dan bab jenayah. Ini hudud merujuk kepada batasan-batasan hukum Allah. Antara hukum yang didatangkan dengan hudud seperti boleh rujuk dalam surah An-Nisa ayat yang ke-13, ayat ke-13, wa tilka hududullah.
itulah dia hudud, batasan-batasan hukum Allah berkenaan dengan harta, pembahagian harta pusaka. Boleh rujuk dalam surah An-Nisa, muka surat yang ketiga daripada awal surah An-Nisa. Ada kalimah hudud. Hudud di situ merujuk kepada batasan hukum tentang pembahagian harta pusaka. Sama juga tentang masalah iddah yang kita bincang kemarin. Apabila si suami nak mentalakkan isterinya, mesti ikut caranya. Kita dah bincang kemarin. Iaitu mestilah isteri itu dalam keadaan suci yang belum disetubuhi. Bukan dalam keadaan haid. Dan sebaiknya bukan dalam keadaan dia baru mengandung, sebab boleh memanjangkan tempoh iddah dan menyusahkan dia. Begitu juga tidak boleh dikeluarkan isteri daripada rumah walaupun telah ditalakkan, dengan harapan si suami ini akan berubah hati dalam tempoh iddah itu, dia akan teringin untuk rujuk kembali. Melainkan kecuali kalau isteri itu melakukan perbuatan zina yang disebut fahishatin mubayyinah. Ini jadi peraturan sebegini adalah batasan-batasan hukum Allah yang wajib kita akur dengannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni daripada Abi Sa'labah Al-Khushani, Inna Allah farada faraid fala apa dia? Allah Ta'ala telah memfardukan beberapa perkara yang wajib. Kemudian yang kedua, wahadda hududan. Allah Ta'ala telah membataskan beberapa batasan hukum. Fala ta'taduha. Jangan kamu melanggarinya. Waharrama asya'a. Dan dia mengharamkan beberapa perkara. Fala tantahikuha. Jangan kamu mencabuli hukum yang dikatakan haram itu. Jadi ada 3 perkara yang Nabi sebut. Hadis ni riwayat Ad-Daruqutni daripada Abu Sa'labah Al-Khushani. Ianya salah satu hadis dalam himpunan hadis 40 Imam Nawawi. Inna Allah farada faraid fala tudayyi'uha. Allah Ta'ala telah memfardukan beberapa perkara yang fardu, yang wajib, jangan kamu sia-siakan. Satu perkara yang fardu. Yang kedua, wahadda hududan fala ta'taduha. Jangan, dan dia telah membataskan atau menghadkan beberapa hukum. Maknanya hukum tu dia ada limit dia, ada batasan dia, jangan kamu melanggar batas itu. Dan yang ketiga, ada beberapa perkara yang diharamkan, jangan kamu sampai terjebak ke dalamnya. Dan yang keempat, Nabi kata, wasakata an asya', ada perkara-perkara yang Allah Ta'ala diamkan. Diam maksud tak dinyatakan hukum, maka fala tabhasu anha, jangan kamu mencari-cari hukum, sebab asalnya dikira tidak ada. Ini melibatkan hukum dalam urusan dunia yang bersifat, asalnya harus bersifat mubah. Jadi Allah Ta'ala tak sebut hukum dalam perkara itu min ghairi nisyan, bukan kerana lupa, sebab asalnya tidak ada hukum. Jadi di sini kita nak tadabbur kalimah hudud, batasan hukum Allah yang wajib kita akur dengannya, supaya kita tidak termasuk orang yang berbuat zalim kepada diri sendiri. Dan semua hukum tadi adalah suatu nasihat daripada Allah supaya hidup kita stabil, ataupun hidup kita selamat, ataupun hidup kita tenang dengan kita akur kepada hukum Allah. Tetapi ianya hanya boleh diberi kesan hukum tadi ataupun berbekas kepada orang yang beriman dengan Allah di hari akhirat. Kalau seseorang tu lemah imannya terhadap Allah di hari akhirat, mungkin hukum ni dia buat tak kisah. Dia buat tak kisah, dia buat main-main, walaupun dah ada ketetapan hukum di sisi Allah. Sebab itu ayat ni diakhiri dengan wa man yattaqillah. Itulah rasionalnya, munasabahnya Allah Ta'ala sebut persoalan takwa untuk dikaitkan dengan isu-isu talak dan rujuk. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, khususnya dalam kes yang berkenaan dengan masalah-masalah rumah tangga, berlakunya talak, berapa iddahnya, bagaimana cara nak rujuknya. Kemarin pun kita dah bincang, adakah perlu kepada saksi, apa tujuan saksi. Kalau nak dilepaskan, tak nak dirujuk, rujuk dengan cara yang baik, dilepaskan dengan cara yang baik. Dan orang yang menjadi saksi pula mesti aqimus syahadata lillah, mesti melaksanakan persaksian. Persaksian itu kerana Allah, bukan kerana dia diupah ataupun kerana ada kepentingan dunia, tapi semata-mata kerana Allah. Jadi semua pihak isteri yang ditalak, pihak suami yang menjatuhkan talak, pihak saksi,
Kalau dalam kes dia nak rujuk, semuanya perlu bertakwa kepada Allah. Perlu bertakwa kepada Allah. Baik, sekarang ni kita nak masuk ayat yang ketiga sebagai sambungan kepada ayat yang kedua. Nah, biasanya ayat ni yang saya dah post malam tadi, orang Melayu ni dia punya mentaliti, dia sangat suka dengan ayat ni. Dia panggil ayat 1000 dinar, ayat 1000 dinar. Sebab dia ada kaitan dengan satu kisah kita, so kita tak tahu kisah tu sahih atau tidak. Tetapi cerita atau kisah ni tak ada disebut dalam kitab-kitab tafsir. Saya dah cuba untuk mencari tapi tak disebut. Mungkin kisah ni ada suatu riwayat yang dipindahkan dari mulut ke mulut. Kisah seseorang yang dikatakan dalam kesusahan, dia berlayar di lautan, tetapi sebab dia mengamalkan ayat wa man yattaqillah, maka dimurahkan rezekinya. Kalaulah betul lah kisah tu, maka ia adalah sesuatu yang disebut mujarrabat. Mujarrabat ni perkara yang dilihat ada keberkesanannya. Bukannya fadail, bukan fadilat. Bila sebut fadilat, dia kena ada dalil yang khusus. Nabi sebut begini-begini, buat begini-begini, itu baru fadilat. Jadi kesilapan orang kita, dia menganggap ayat ni sebagai fadilat. Kalau betul lah kisah tadi, ayat ni bukan fadilat tetapi tentang mujarrabat, dalam bab keberkesanan. Tapi bila berkesan seseorang tu beramal dengan ayat ni, dengan cara dia ulang baca, kita kata mungkin dia ada amalan-amalan lain yang menjadi sebab kepada murah rezeki dia. Jadi kesilapan kita ialah bila kita faham ayat ni, kalau sentiasa dibaca atau kita tepek dinding, kita tampar di dinding, gantung dalam frame. Biasa kalau di kedai-kedai makan, di restoran saya tengok banyak. Di rumah-rumah pun ramai juga yang buat. Kita tampal tu tak salah, mungkin kita mudah untuk kita tengok, kita baca. Kalau kita nak jadikan perhiasan, itu tak digalakkan. Tak digalakkan sebab ayat Quran bukan untuk diperhiaskan. Tapi niat kita untuk bila kita tengok, kita boleh baca. Tapi kalau kita tampal ayat ni, akhir ayat kedua dan ketiga, ayat 1000 dinar dalam surah At-Talaq ini, dengan niat untuk murah rezeki, ini adalah suatu keyakinan yang silap. Kita nak murah rezeki bukan tampal ayat. Tetapi caranya kita mengamalkan perintah dalam ayat itu. Perintah dalam ayat ni adalah suruh kita bertakwa. Dalam konteks ayat ni itu bertakwa kepada Allah dalam isu yang berkenaan dengan talak, rujuk dan iddah. Tapi secara umum, bertakwa kepada Allah dalam semua persoalan kehidupan. Sebab kaedah usul tafsir menyebut, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran daripada ayat berdasarkan lafaznya yang umum, tidak berdasarkan kepada sebab khusus turun ayat. Jadi ayat ni dalam konteks talak, rujuk dan iddah. Tapi perintah takwa bukan untuk kes tu saja, tapi untuk semua urusan kehidupan. Baik, kalau seorang peniaga lah, dia tampal ayat ni di dinding rumah dia, tapi dia sendiri tak bertakwa. Contoh yang telah saya tulis dalam grup kita punya khusus untuk tajuk kita ni, ataupun untuk grup Cinta Ilah Quran, ataupun untuk kelas tadabbur Quran, itu seorang peniaga yang dia tampal ayat tu, mungkin dia baca beberapa kali, tetapi dia sendiri tidak bertakwa kepada Allah. Apa maksud tidak bertakwa? Dia sendiri tidak bersungguh-sungguh. Contohnya menjaga salat 5 waktu. Mungkin dia salat juga salat akhir waktu. Kalau dia seorang peniaga perempuan, mungkin kadang-kadang dia tidak menutup aurat. Mungkin dia tidak menjaga aspek kebersihan. Banyak. Mungkin dia tidak jujur dalam perniagaan. Banyak kemungkinan yang kita kata dia ni seorang yang tidak bertakwa kepada Allah. Jadi kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, pertamanya, tidak ada baginya makhraja. Makhraja jalan keluar daripada masalah hidupnya ni. Kalau kita rujuk dalam tafsir ni, banyaklah perbincangan yang disebut oleh para ulama tentang makhraja, iaitu dijadikan baginya yusra. Ditafsirkan makhraja dengan ayat yang selepasnya, iaitu berhubung dengan yusra, itu dipermudahkan urusannya. Bila diberikan jalan keluar, dipermudahkan urusannya. Kemudian ayat ni kita boleh tafsirkan dengan satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud daripada Ibnu Abbas tentang kelebihan istighfar. Tentang kelebihan istighfar. Man lazimal istighfar, sesiapa yang melazimkan dengan istighfar. Sebab istighfar ni orang yang ada sifat takwa, maka dia membiasakan diri dengan istighfar. Dalam hadis
yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya daripada sanadnya sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesiapa yang melazimkan, membiasakan dengan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Ada kalimah makhraja disebut dalam hadis itu. Allah Ta'ala jadikan untuknya daripada setiap kesempitan hidup ada jalan keluar. Ada dia punya exitnya. Exit jalan keluar. Maknanya boleh diselesaikan masalah tu. Wa min kulli hammin faraja. Daripada setiap rasa ham, rasa bimbang, takut, sedih, dijadikan faraja. Itu adanya pelepasan juga. Maksudnya rasa sedih dan kemurungan dia tu akhirnya akan berakhir. Dan yang ketiga Nabi sebut dalam hadis itu adalah warazaqahu min haitsu la yahtasib. Nescaya Allah Taala beri rezeki kepadanya dengan tidak terhitung banyaknya. Hadis ini berkenaan dengan kalimah dengan kelebihan istighfar yang kita boleh kaitkan dengan ayat wa man yattaqillah, sebab dia punya jalan ceritanya sama. Dalam ayat ni ada disebut kalimah makhraja dan ada disebut kalimah min haitsu la yahtasib, dapat rezeki dengan tidak disangka-sangka. Dalam ayat pun ada sebut, dalam hadis Ibn Abbas pun ada sebut. Jadi bila kita buat perbandingan, maka kita faham antara sifat orang bertakwa adalah orang yang melazimkan dengan istighfar dan sentiasa berusaha untuk mematuhi perintah Allah. Jadi kesilapan dalam contoh tadi, kalau tuang kedai tu dia hanya tampal ayat, gantung pada dinding kedai dia, tetapi dia sendiri tidak patuh pada perintah Allah, maka perbuatan dia tu adalah sia-sia. Untuk dia mencapai tujuan dilepaskan diri daripada masalah hidup dan dimurahkan rezeki itu tak tercapai. Sebab bukan begitu caranya. Caranya adalah dia kena mengamalkan perintah dalam ayat. Melainkan kalau di sana ada dalil. Ada dalil daripada hadis-hadis Nabi yang sebut sesiapa yang mengamalkan ayat di akhir ayat kedua ataupun ayat ketiga surah At-Talaq, maka dimurahkan rezekinya. Tapi bila kita kaji dalam kitab-kitab tafsir tentang tafsir ayat ni, kita tak jumpa hadis tu. Kita jumpanya tentang kelebihan kita baca ayat kursi lepas salat. Itu ada dalam hadis daripada Abu Umamah Al-Bahili. Man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salatin, sesiapa yang membaca ayat kursi di akhir salatnya, masuk dalam wiridnya, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Tidaklah yang menghalangnya masuk ke syurga kecuali kematian. Maksudnya dia belum dapat masuk ke syurga sebab dia masih hidup di dunia. Ini kelebihan yang jelas tentang baca ayat kursi sebagai wirid. Ataupun kelebihan contohnya, Nabi kata sesiapa yang bertasbih subhanallah bihamdihi sebanyak 100 marrah, 100 kali, maka dihapuskan dosanya walau sebanyak zabadil bahr, buih di laut. Adapun ayat 1000 dinar tak ada pula. Ayat yang Nabi dalam hadis sebut sesiapa yang baca ayat 1000 dinar 10 kali ke 100 kali ke beberapa kali ke lalu dimurahkan rezekinya, tak ada. Jadi sebenarnya cara beramal bukan mengulang baca ayat ni, tetapi mengamalkan perintah yang terkandung dalam ayat ni. Itu baru betul. Sebab saya duk perhati orang Melayu kita ni, dia suka mencari ayat-ayat yang dia boleh gunakan untuk kepentingan dunianya. Ini masalah kita. Maksud kepentingan dunia adalah apa-apa manfaat duniawiyah yang dia boleh ambil. Ada seorang penceramah dalam TV, ada seorang ustazah dalam TV, dulu pernah beritahu, dia kata, mana-mana wanita yang sudah berumah tangga kalau nak kembali jadi seperti anak dara, maknanya seperti orang yang belum kahwin lah. Dia kata, amalkanlah satu ayat dalam surah Al-Waqi'ah. Inna ansha'nahunna insya'a. Sesungguhnya kami jadikan bidadari syurga itu dengan kejadian yang langsung. Faja'alnahunna abkara uruban. Maka kami jadikan bidadari syurga itu dalam keadaan abkara, dara dan umurnya sebaya. Jadi penceramah tu, ustazah tu kata, bacalah ayat ni, insya-Allah tak payah susah nak cari kacik Fatimah ke, nak cari perapak ke apa. Maka kita mengatakan istidlal dia dengan ayat ni adalah salah. Sebab ayat tu bukan menceritakan tentang urusan dunia, itu tentang sifat bidadari dalam syurga. Ini urusan akhirat. Jadi ayat tu diambil untuk diamalkan di luar konteks. Ada seorang pula, kata silap saya, ustazah juga dalam TV ni suka bagi petua-petua.
Dia kata kalau nak suruh wajah kita berseri nampak cantik ketika kita melihat muka kita dalam cermin, bacalah ayat dari surah An-Nur tu. Allahu nurus samawati wal ard. Allah Ta'ala dialah sumber bagi cahaya langit dan bumi supaya wajah kita bercahaya. Dia Allah Akbar. Kita pun tak tahu nak kata apa, nak cakap macam mana. Ayat tu tak ada kena-mengena untuk kelebihan muka kita bercahaya berseri tak. Ini cerita lain. Kita pula pandai-pandai ambil ayat tu untuk urusan dunia kita. Ni kena berhati-hati. Sebab tu setiap ayat yang kita nak amalkan, sama ada dalam bentuk bacaannya atau nak faham konteksnya, kita kena rujuk kepada tafsiran para ulama. Sebab ulama yang menulis kitab tafsir, mereka orang yang memiliki penguasaan ilmu sama dari sudut bahasa Arabnya, ilmu dari sudut ilmu balaghahnya, itu bahasa jugalah. Kemudian ilmu dari sudut riwayah periwayatannya, dan juga penguasaan mereka terhadap asbabun nuzul, dan banyak lagi lah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Quran. Jadi kita tak boleh nak buat tafsiran kita sendiri, kefahaman kita sendiri, kecuali kita rujuk adakah apa yang kita faham selari dan sama dengan apa yang para ulama sampaikan. Sebab ini persoalan ilmu. Kita jangan excited teruja nak beramal, tapi tiba-tiba amalan kita tu tidak berpijak kepada ilmu yang sahih. Baik para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi kelebihan orang bertakwa apabila dia patuh kepada perintah Allah, dia meninggalkan larangannya, pertama dijamin makhraja. Dalam tafsir At-Tabari, ini sempat saya rujuk, kisah tu disebut oleh Auf bin Malik Al-Ashja'i. Kata Malik Al-Ashja'i, dia kata anak dia yang bernama Auf, anak dia ni satu ketika telah ditawan oleh pihak musuh. Usira ibni Auf, dia kata telah ditawan anakku oleh pihak musuh. Tak tahulah anak dia pergi ke mana, tiba-tiba anak dia Auf ni, Auf bin Malik, dia kata ditawan oleh musuh. Lalu dia datang jumpa Nabi wa huwa majhudun. Malik Al-Ashja'i rasa cemas, rasa susah hati macam mana nasib anak dia. Lalu Nabi pesan kepada Malik Al-Ashja'i supaya sabar. Nabi kata kamu kena sabar dan bacalah la haula wala quwwata illa billah. Jadi rupa-rupanya ayat ni, ayat wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, ni ada kaitan dengan kelebihan zikir hauqalah, iaitu zikir la haula wala quwwata illa billah. Lalu dia pun membacanya dengan izin Allah. Anak dia yang ditawan oleh pihak musuh dapat membebaskan, dia dapat melepaskan diri. Tak tahulah cara macam mana dapat membebaskan diri. Akhirnya selamat. Itu dia antara yang disebut riwayat itu oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, berhubung dengan kisah di sebalik ayat itu. Itu berkenaan dengan kelebihan la haula wala quwwata illa billah. Ada dalam tafsir. Itu Jami' Al-Bayan oleh Al-Imam At-Tabari. Kalau kita melihat kitab tafsir ni, Imam Tabari ni di antara yang terawal menulis kitab tafsir, yang dikenali sebagai Imam Al-Mufassirin, sebagai penghulu segala ahli tafsir yang memulakan penulisan kitab tafsir, dan dia sebut riwayat itu. Tapi bila kita berbicara tentang ayat 1000 dinar, jarang kita dengar ustaz-ustaz kita, ustazah kita, yang bila disebut ayat 1000 dinar, dia kaitkan dengan kelebihan zikir la haula wala quwwata illa billah. Jadi sepatutnya kita kena semak dalam kitab tafsir dulu. Kaitan ayat ni dengan apa dia, cerita di sebaliknya. Baik. Kemudian kelebihan lain ialah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki dengan tidak disangka-sangka olehnya. Baik. Itu pun kita dah bincang berhubung dengan bab qada dan qadar itu di akhir di pertengahan surah At-Taghabun itu. Antaranya adalah berhubung dengan bab rezeki. Salah satunya kaitan tentang rezeki. Seawal kita diciptakan ataupun permulaan kejadian kita dalam perut ibu kita, Allah Ta'ala telah memerintahkan malaikat untuk tulis rezeki seseorang anak yang akan lahir itu, ajalnya, amalannya, adakah dia golongan yang sa'idun aw syakiyun, yang bahagia atau yang celaka. Jadi salah satu yang ditulis adalah rezeki.
Adakah rezeki ini bersifat tetap atau tidak tetap? Apa yang ditulis oleh malaikat, Allah Ta'ala perintahkan malaikat dengan ditulis apa dia? Bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi syakiyun aw sa'idun. Jadi salah satunya rezeki. Rezeki. Dalam hadis ni tak disebut tentang jodoh. Ada setengah orang kata ketentuan jodoh tu Allah Ta'ala dah tulis. Itu kita tak tahu sebab persoalan jodoh tak disebut dalam hadis ni. Yang disebut hanyalah rezeki, ajal, amalan. Kategori orang yang bahagia atau celaka. Baik. Rezeki. Allah Ta'ala dah tulis. Tetapi penulisan ini bukan bersifat tetap. Bila kita bercakap bab rezeki ni panjang pula cerita ni. Wa yarzuqhu, Allah Ta'ala beri rezeki min haitsu la yahtasibu. Dalam keadaan orang tu tidak menyangka bahawa dia dapat rezeki macam ni. Jadi adakah rezeki ini memang asal lagi telah ditentukan untuknya ataupun tidak? Ini suatu rahsia yang kita tak tahu. Itu rahsia Allah. Sebab Allah Ta'ala Allah Ta'ala sahaja yang tahu tentang ketentuan rezeki. Disuruh malaikat tulis. Adakah ditulis itu sesuatu yang tetap atau tidak tetap? Jawapannya tidak tetap. Apa yang malaikat tulis itu adalah suatu penulisan untuk memenuhi setiap manusia tu dia punya fail peribadi dia. Kita ni kalau kita bekerja dengan sektor kerajaan, masing-masing kita ni ada fail peribadi yang disimpan oleh majikan kita, fail peribadi. Maknanya kita ni mula bekerja bila, bulan berapa kita naik gajinya, kita punya prestasi, semuanya ada disimpan dalam rekod fail tu. Sama juga seawal kita diciptakan, kita punya fail peribadi kita dah ada di Lauh Mahfuz. Dan salah satu item yang penting dalam fail peribadi adalah rezeki. Selama kita hidup di dunia, 50 tahun, 60 tahun umur kita, telah ditulis kadar rezeki kita. Tahun ni berapa, minggu ni berapa. Rezeki ini sifatnya dia boleh berubah. Dia sesuatu yang bersifat qada' yang mu'allak. Suatu ketentuan yang bersifat mu'allak. Kenapa mu'allak? Ada hadis-hadis lain yang menyebut, antaranya seperti yang diriwayatkan Imam Bukhari. Ini berkenaan dengan rezeki, kita nak bercakap bahas rezeki. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi aw yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Sesiapa yang sukalah bahawa dilapangkan rezekinya. Maksud dilapangkan rezeki makna rezekinya diluaskan ataupun dipanjangkan umurnya. Nabi kata hendaklah dia menghubungkan silaturrahim. Falyasil rahimahu. Menghubungkan silaturrahim iaitu kita saling berhubung sesama ahli keluarga, bertanya khabar, ziarah menziarahi, maknanya ada hubungan kasih sayang dalam kalangan kaum kerabat dan sanak saudara. Itu menjadi penyebab kepada panjang umur, murah rezeki. Cuma itu ada perbahasan ulama lah. Adakah maksud murah rezeki dengan maksud rezeki bertambah banyak atau diberi keberkatan pada rezeki? Adakah panjang umur dengan maksud kalau kita tak biasa umur dia 60, lepas 60 dia meninggal, atau dengan maksud diberi keberkatan pada umurnya? Itu ada pandangan dalam kalangan ulama bila bahas hadis ni. Tapi kesimpulannya adalah rezeki diberi keluasan. Man ahabba an yubsata. Yubsata makna dilapangkan rezeki dan diberikan nilai-nilai keberkatan. Sebab bila rezeki itu banyak, insya-Allah dalam banyak itu ada keberkatan jika diusahakan dengan cara yang baik. Jadi kalau seseorang itu nak rezeki diluaskan, pertama berdasarkan ayat ni dia kena bertakwa kepada Allah ni. Ayat yang ketiga surah At-Talaq ni, wa yarzuqhu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Direzekikan untuknya dengan tidak terfikir olehnya. Kemudian tentang sifat tawakal. Kenapa rezeki selepas tu disebut tawakal? Sebab dia kait dua tu. Ada kaitan antara tawakal dengan rezeki. Sesiapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, cukuplah Allah Ta'ala baginya. Jadi sekarang ni kita nak tadabbur, nak fikir, apa kaitan antara rezeki dengan tawakal? Jawapannya adalah, rezeki ni sesuatu yang diperlukan oleh semua manusia, khususnya makanan. Manusia sangat memerlukannya. Allah Ta'ala adalah pemberi rezeki, manusia adalah penerima rezeki.
Seawal Allah Ta'ala ciptakan manusia, ya, dia beritahu dalam ayat di akhir surah Az-Zariyat. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu beribadat kepadaku. Kemudian ayat selepasnya, مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ. Kata Allah, aku tidak mahu sebarang rezeki daripada mereka itu. Aku tidak berhajat manusia dan jin beri rezeki kepada aku. Dan aku tidak mahu mereka itu beri makan kepada aku. Allah Ta'ala tidak perlu kepada makan dan minum. Sebab itu bukan sifat Allah. Allah Ta'ala tidak ada sifat makan minum. Dia tak berhajat. Allah Ta'ala tidak memerlukan rezeki untuk orang beri rezeki sebab dia yang beri rezeki. Sesungguhnya Allah dialah yang bersifat Ar-Razzaq, maha pemberi rezeki. Maka rezeki itu daripada Allah dan kita sangat memerlukannya. Dan tidak ada satu makhluk pun, sama ada binatang ataupun manusia di langit dan di bumi, sama ada burung-burung yang terbang di udara, Allah Ta'ala yang tentukan rezekinya. Wa ka'ayyim min dabbah la tahmilu rizqaha Allahu yarzuqha. Apa sahaja binatang yang hidup melata di atas muka bumi, termasuklah manusia, dabbah maksud manusia, tidaklah engkau yang Muhammad menanggung rezekinya. Maknanya rezeki bagi makhluk tu bukan Nabi yang beri jaminan, bukan Nabi yang bagi, tak. La tahmilu rizqaha, bukan engkau yang Muhammad menanggung rezeki bagi segala makhluk itu. Allahu yarzuqha, Allah yang memberi rezeki kepada mereka. Maka di antara cara yang memudahkan sampai rezeki, sifat takwa, termasuklah amalan istighfar, kita patuh kepada perintah Allah. Menghubungkan silaturrahim. Yang utama dalam rezeki ini bukan soal kita nak banyak, yang penting kita nak berkat. Kalau dapat banyak dan berkat lebih baik. Dalam bab rezeki ini ada 4 kategori, kita boleh bagi 4. Ada orang yang rezekinya banyak dan berkat, alhamdulillah, ni yang terbaik. Rezeki banyak, berkat. Yang kedua, ada orang yang rezekinya banyak tapi tidak berkat. Ada orang yang ketiga, orang yang rezekinya sedikit, dia tidaklah berapa kaya, hidup sederhana tetapi berkat. Dan yang paling menyedihkan, golongan yang keempat, rezekinya sedikit, lepas tu tidak berkat pula. Dengan maksud, dalam hidup tu miskin, harta tak ada, masjid pun malah pergi, tahajud malam pun tak bangun, sedekah pun kurang, zikir-zikir pun tak baca, dia rugilah. Jadi amalan-amalan soleh pun kurang, harta benda pun kurang juga. Kita berada pada kategori pertama, Allah Ta'ala bagi rezeki kepada kita dan kita bertakwa kepada Allah dalam harta yang kita miliki, sebagaimana sahabat-sahabat Nabi yang kaya raya seperti Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Abi Waqqas dan beberapa sahabat yang lain. Mereka orang yang diluaskan rezeki, kaya, harta banyak, tetapi mereka bertakwa kepada Allah dengan harta itu, maka harta itu digunakan dengan cara yang betul dan mereka dapat pahala pula dengan harta tu. Tawakal dalam bab rezeki Nabi buat bandingan, contohnya seekor burung yang keluar di waktu awal pagi. Burung pun macam manusia juga, waktu malam dia tidur. Kucing pun sama juga, waktu malam dia tidur. Binatang-binatang pun rehat tidur. Nabi kata, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih." Kalaulah kamu bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sungguh-sungguh. Ini kita nak kaitkan tawakal dengan rezeki tadi. Kalau kita tawakal sungguh-sungguh kepada Allah, khususnya dalam bab rezeki, Nabi kata, "La razaqakum", niscaya Allah Ta'ala beri rezeki kepada kamu, kama yarzuqut tayra, sebagaimana dia berikan rezeki kepada seekor burung, taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Burung itu keluar waktu pagi dalam keadaan khimas. Khimas ni mana khali al-batni, perut dia kosong. Sebab dah semalaman dia tidur, dia lapar. Dia keluar waktu pagi dan perut yang kosong, tetapi wa taruhu. Taruh maknanya terja' fil masa, dia pulang waktu petangnya dan kerana perut dia sudah kenyang ataupun sudah maksudnya burung tu walaupun dia tak ada akal seperti manusia, dia hanya ada 2 kaki dan 2 sayap, dia tak ada tangan, tetapi dia dah berusaha untuk cari rezeki. Usahanya adalah dia terbang
keluar daripada sarang ni. Jadi maknanya tawakal tu tawakal juga, tetapi perlu didahului dengan usaha. Ya. Orang yang bertakwa dia tidaklah bertawakal tanpa usaha. Orang yang bertakwa dia tahu kita perlu al-akhdhu bil asbab, mencari sebab-sebab yang membolehkan rezeki itu sampai kepada kita. Janganlah seseorang tu hanya duduk di rumah, dia hanya solat, buat yang wajib, yang sunat, tetapi dia tak bekerja. Ni kecuali orang yang bekerja dari rumah, sebab COVID tu lain cerita lah. Kerja juga, cuma kerja daripada rumah. Tapi yang pentingnya kena bekerja. Sebab kerja adalah sebab-sebab yang membolehkan sampainya rezeki. Kerana Allah Ta'ala menghendaki begitu kepada hamba-Nya. Iaitu perlu bekerja. Baik, kita pergi kepada ayat keempat. Masa kita ada 10 minit lagi. Iaitu berhubung dengan wanita-wanita yang menopause ataupun yang sudah putus darah haidnya. Maka kalau berlaku talak kepada wanita yang sebegini, dia punya tempoh iddahnya jelas iaitu selama 3 bulan. Kalau para jemaah ingat, dianya sama dengan hukum ilat. Apa dia ilat? Kalau belajar bab munakahat, kita akan jumpa satu isu yang disebut dengan masalah ilat. Ilat di mana si suami bersumpah untuk tidak setubuhi isterinya. Ini satu perkara yang salah. Dia tak boleh bersumpah begitu. Tetapi kalau si suami itu bersumpah, maka dia diberi tempoh paling lama pun 3 bulan. Jadi tempoh 3 bulan ni sama dengan wanita yang sudah putus haid, kemudian suami dia menceraikannya, tempohnya adalah 3 bulan. Maksud 3 bulan ni mengikut bulan Hijriyah, ya, bukan bulan Masih. Dia hukum ni dia melibatkan bulan Hijriyah. Hukum ilat tu boleh rujuk dalam ayat 226 surah Al-Baqarah. Lillazina yu'luna min nisaihim tarabbus arba'ati ashhur. Maaf, bukan 3 bulan, 4 bulan. Tersilap. Bukan 3 bulan, 4 bulan. Ilat tu lebih lama lagi daripada hak menopause ni, 4 bulan. Adapun wanita yang diilatkan, iaitu suami dia bersumpah tidak mahu setubuhinya, maka dia perlu menunggu selama 4 bulan. Dia adalah hukum-hukum berkenaan dengan ini. Jadi 4 bulan. Ini 3 bulan. Kalau timbul keraguan, adakah sudah berakhir iddahnya sebab dia tak ada kitaran haid. Begitu juga wanita yang asalnya tidak ada haid pun sama juga, 3 bulan juga. Dan akhir sekali satu lagi tentang wanita yang mengandung. Wanita yang mengandung, dia punya tempoh iddahnya adalah apabila dia bersalin atau bila dia melahirkan anak. Katakanlah suami dia telah mentalakkan ia ketika dia mengandung mungkin dah 8 bulan. Berbaki masa sebulan lagi nak beranak. Tinggal sebulan lagi nak bersalin. Adakah tempoh iddahnya sebulan ataupun lebih? Sebab ada ayat lain dalam surah Al-Baqarah yang menyatakan seorang isteri yang kematian suami tempoh iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Tu ayat 2, 3, 4. Comel nombor ayat tu 2, 3, 4. Dalam ayat 234 surah Baqarah, isteri-isteri yang kematian suami hendaklah dia menunggu selama 4 ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Ini kematian suami. Baik, katakanlah berlaku kes di mana suami dia meninggal dan dia ni, wanita ni sedang mengandung. Mengandung pula dah masuk bulan yang ke-7. Berbaki lagi 2 bulan lagi nak beranak. Jadi yang mana satu nak dikira iddah? Nak dikira iddah selepas dia bersalin 2 bulan lagi. Ataupun nak dikira iddah kematian suami 4 bulan 10 hari. Maka jawapannya berdasarkan kaul pendapat jumhur ataupun majoriti ulama, kalau wanita itu mengandung, tiba-tiba berlaku kematian suami, bukan suami dia ceraikan, dia suami dia mati, maka tempoh iddahnya selepas dia melahirkan anak. Tempoh iddahnya selepas dia melahirkan anak. Intihau iddatuhunna yatimmu biwada'il haml.
berakhirlah iddahnya apabila telah sempurna tempoh melahirkan anak. Walaupun dalam tempoh yang singkat. Katakanlah suami dia meninggal hari Ahad, esok hari Isnin dia bersalin. Bila bersalin hari Isnin, maka iddah tu habis dah. Tak perlu tunggu sampai 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari itu ialah bagi wanita yang tidak mengandung. Iddah bagi wanita yang tidak mengandung. Tapi kalau mengandung, iddah tu berakhir dengan dia bersalin. Apa dalilnya? Ulama merujuk kepada hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, tentang kisah seorang perempuan bernama Sabi'ah al-Aslamiyah yang kematian suaminya. Suaminya namanya Sa'ad bin Khawlah. Ketika suami dia Sa'ad meninggal, Sabi'ah ni telah sedang mengandung. Dan beberapa hari kemudian, sekitar ada riwayat lain sebut sekitar 23 hari. 23 hari selepas suami dia meninggal, dia pun beranak, bersalin. Jadi adakah perlu dia kena cukupkan tempoh iddah 4 bulan 10 hari? Tak perlu. Bila dia dah bersalin, walaupun tempoh antara suami dia meninggal dengan dia bersalin itu hanya 23 hari, dan kemudian telah selesailah tempoh nifasnya, maka tak apalah. Maka dia bertemu dengan Nabi, Nabi mengizinkan, dia kata bila dah selesai semuanya, mana dah kering darah nifas dia dah, walaupun tak cukup 4 bulan 10 hari, maka Nabi izinkan dia untuk berkahwin dengan yang lain. Dia minta izin, dia kata fasta'zantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nikah. Aku telah minta izin kepada Nabi untuk aku bernikah dengan yang lain kerana ada orang meminang dia. Yang minang dia tu namanya Abu As-Sanabil. Lalu katanya fa'azina laha an tankih. Maka Nabi izinkan kepada Sabi'ah tadi untuk dia bernikah dengan yang lain. Kalau kita nak kira tak iddah 4 bulan 10 hari, tak siapa lagi iddah tu. Itu iddah untuk wanita yang kematian suami tetapi dia tidak mengandung. Tu kena bezakan. Ini iddah wanita yang kematian suami dalam keadaan dia mengandung. Kemudian dalam kes kalaulah suami dia tu meninggal ketika kandungnya tu masih awal, dia baru mengandung 2 bulan. Suami dia meninggal. Adakah iddah tu berakhir 4 bulan 10 hari? Jawapannya tidak. Iddahnya kena tunggu siapa dia bersalin. Siapalah dia melahirkan anak. Jadi maknanya iddah dia lama lah. 7 bulan lah. Sebab suami dia meninggal ketika dia kandungan dia 2 bulan. Jadi dia kena tunggu iddah tu siapa lah 7 bulan lagi siapa dia melahirkan anak. Dalam lafaz yang lain katanya, kata Sabi'ah, Abu As-Sanabi datang meminangku, ataupun datang untuk tu. Minta tolong tutup mic ya. Okay. Lalu bila dilihat dia dalam keadaan mutajammilah, berhias-hias, bersolek, lalu dikatakan kepadanya, boleh jadi kamu mengharapkan untuk berkahwin lagi. Lalu Abu Sanabil kata, demi Allah awak tak boleh berkahwin sebab belum cukup tempoh iddah 4 bulan 10 hari. Tapi kata Sabi'ah, sebenarnya tidak begitu. Dia kata, aku telah jumpa Nabi dan Nabi beritahu iddahku telah berakhir setelah aku melahirkan anak dan setelah kering darah nifasnya. Fa'aftani bi anni qad halaltu hina wada'tu hamli. Dia telah memberi fatwa kepada aku bahawa aku telah dikira halal, telah keluar daripada tempoh iddah setelah aku melahirkan anak. Wa amarani bitazawuj in badali. Dan dia menyuruh aku berkahwin jika sudah nyata ada keinginan untuk aku berumah tangga lagi. Jadi jelas di situ tentang kedudukan iddah bagi seorang wanita yang mengandung. Jadi dia punya iddahnya bergantung kepada bila dia melahirkan anak. Daripada suami dia meninggal tu, bila? Kalau seminggulah iddah. Kalau seharilah. Kecuali kalau suami dia meninggal sebelum dia melahirkan anak. Kalau suami dia meninggal, katakanlah ada kes yang saya pernah jumpa, seorang ibu tu dia bersalin katakanlah pada hari Jumaat. Okey, dia bersalin pada hari Jumaat. 2 hari lepas tu pada hari Ahad suami dia meninggal. Jadi hatu iddahnya 4 bulan 10 hari lah. Sebab dia dah bersalin. Ni isunya yang suami meninggal ketika belum bersalin. Okey, jelas. Kemudian ayat tu diakhiri dengan
Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya dijadikan mudah untuk urusannya. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah secara umum, iaitu patuh kepada perintah Allah, meninggalkan larangannya, ataupun secara khusus bertakwa kepada Allah dalam isu yang berkenaan dengan masalah rujuk, iddah, talak ini, maknanya dia benar-benar meraihkan, menjaga hukum Allah, maka dijadikan urusan hidupnya bersifat mudah. Atas sebab dia patuh kepada perintah Allah, maka Allah Ta'ala memudahkan urusannya. Sama ada urusan termudah payah ni dia bersifat relatif sebenarnya. Relatif. Apa maksud relatif? Dia berkaitan dengan seseorang itu sendiri. Mungkin bagi orang yang biasa payah, susah, dia kalau diuji dengan sedikit kesusahan, dia rasa tak ada apa benda tu. Tapi bagi orang yang sentiasa senang ni maknanya makan cukup, pitih banyak, dia jarang sakit. Sekali diuji, dia rasa perkara itu berat bagi dia. Jadi ia adalah perkara yang bersifat relatif. Kita memohon kepada Allah sebagaimana dalam doa kita, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali apa yang engkau permudahkan. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Dan engkau boleh menjadikan perkara yang sangat payah itu menjadi mudah. Al-hazna di sini ni bukan maksud sedih, ya. Ada setengah orang dia keliru, dia al-hazna dengan al-huzun. Huzun dia ingat hazna ni mana sedih, tak, bukan sedih. Kita lihat kepada syarah hadis tu, al-hazna merujuk kepada kesusahan yang amat sangat. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, engkau ada kuasa untuk menjadikan perkara yang sangat sukar itu tiba-tiba menjadi mudah. Jadi bila kita diuji dengan kesempitan dalam hidup, kita jangan cepat tewas, jangan cepat putus asa. Carilah pertolongan dengan memohon kepada Allah supaya urusan kita dipermudahkan atau dijadikan jalan keluar supaya kita bebas daripada kesusahan itu. Jadi selagi kita diuji, kita kena banyak bersabar dan kita terus berusaha. Wallahu alam. Dah 7.31. Baik, kita nak lihat soalan bertulis. Banyak soalan bertulis hari ni. Bagaimana dengan orang yang membaca, mengamalkan ayat tertentu untuk jadikan penawar penyembuh? Contohnya letak tangan di dada, baca ayat tertentu. Dia bukan semua ayat Quran itu sabit dalam hadis sebagai syifa, sebagai penyembuh. Dia hanya ayat-ayat tertentu, ya. Yang diketahui seperti ayat contoh surah Fatihah. Kemudian dua kul tu. Kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Sebenarnya tak banyak pun, adalah hanya beberapa ayat tertentu. Cuma ada setengah pihak dia ambil ayat ni untuk penyakit itu saya sendiri pun tak tahu apakah rujukan dia. Kita pun tak tahu. Apakah dalil yang dirujuk untuk dia menjustifikasikan ayat ni untuk penyakit ni. Ayat ni untuk penyakit ni. Kalau seseorang tu nak merujuk kepada umum, ayat dalam surah apa? Dalam surah Al-Isra, yang berbunyi wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dalam surah Al-Isra ayat yang ke-82. Kami menurunkan Quran sebagai syifa, penyembuh. Sebenarnya bila kita rujuk dalam tafsir, syifa di sini bukan menyembuhkan penyakit fizikal. Bukan penawar dan penyembuh bagi penyakit fizikal ni, contohnya darah tinggi ke, stroke ke, kencing manis ke, jantung ke. Ayat ni merujuk kepada penyakit yang bersifat maknawi. Penyakit syak, penyakit jiwa, penyakit hati, penyakit yang bersifat batin. Kalau rujuk tafsir itu ya sebenarnya. Kalau dah cukup untuk penyakit fizikal ni dengan ayat-ayat Quran, sudah tentu Nabi sendiri tidak berobat dengan tabib-tabib tertentu. Ada dalam riwayat disebut oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani bahawasanya Nabi SAW sendiri pernah pergi berubat. Nabi itu berubat dengan seorang tabib, kalau bahasa kita doktor lah. Namanya Al-Harith bin Kildah. Cuma ulama sejarah khilaf, adakah ketika Nabi pergi berubat dengan Al-Harith ni, Al-Harith dia masuk Islam ke belum? Sebab asalnya dia tidak Islam. Jadi kalau diandaikan dia belum Islam, maknanya harus kita berubat walaupun doktor tu seorang yang bukan Muslim. Jadi sebenarnya ada perubatan untuk penyakit fizikal, dia terbuka.
Jadi kalau kita nak guna ayat-ayat Quran untuk penyakit fizikal, dia tidak menepati konteks ayat 82 surah Al-Isra. Harap rujuk tafsiran ayat 82 surah Al-Isra. Dalam beberapa ayat lain yang menyebut bahawa Quran itu sebagai syifa. Di antaranya dalam surah Yunus. Dalam surah Yunus, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Ayat 57. Satu lagi boleh rujuk ayat 57 surah Yunus. Surah Yunus. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu nasihat daripada Tuhanmu, maksudnya Quran, yang ianya adalah syifa lima fis sudur, menjadi penyembuh bagi segala yang ada dalam dada manusia. Dada manusia ini merujuk kepada penyakit rohani, penyakit maknawi, bukan penyakit fizikal. Jadi kalau ada pihak yang menggunakan ayat-ayat tertentu, itu terpulang kepada dia, mungkin dia ada sebab yang kita tak boleh nak komen apa. Tentang letak tangan itu ada dalam hadis yang sahih. Hadis yang sahih Nabi ajar kepada ada seorang sahabat Allah. Itu pada nama dia adalah Utsman bin Mas'un ke apa. Adalah seorang sahabat. Nabi ajar kepada dia, Nabi kata letakkan tangan kanan di tempat yang kamu sakit dan bacalah Bismillah, 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 A'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Baca doa itu sebanyak 7 kali. Letak tapak tangan kanan di tempat sakit, kita baca A'udzu bi izzatillahi wa qudratihi, aku berlindung dengan kemuliaan Allah dan kekuasaannya daripada segala keburukan yang aku rasai dan yang aku sentiasa beringat takut kena juga. Maka kita minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada penyakit itu. Tapi kalau baca ayat-ayat itu letak tempat sakit, itu saya tak tahu atau ayat itu. Tapi hak sabit daripada Nabi ialah kita baca Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Ya, ada di bawah tu dalam soalan Arif Fadilah tu ada tentang doa tu. Baik, bagaimana dengan yang kata baca ayat 5 dari surah Yusuf untuk mudah dapat jodoh? Wallah alam, saya tak tahu di mana sumbernya. Sebabnya kalau ada orang yang beri pendapat begitu, kita rujuk, kita tanya dia di mana dia punya sumber pengambilan. Dia ambil daripada mana bukti bahawa ayat kelima surah Yusuf ada kaitan dengan mudah untuk dapatkan jodoh. Saya peribadi tak tahu. Kita tanya orang yang beri pendapat tu. Baik, untuk soalan talak, jika seorang suami mengulang lafaz talak 3 kali, contohnya abang ceraikan engkau, contohnya, ini termasuk dalam kes talak 3 dengan satu lafaz. Ini khilaf di antara ulama. Ini itu. Ada pendapat mengatakan jatuh 3, ada mengatakan tidak jatuh 3. Bila saya rujuk, dia ada 3 tempat pendapat. Dalam kes macam ni, lafaz talak 3 dengan sekali lafaz. Mana dalam fi majlisin wahid, dalam satu majlis. Ada pendapat mengatakan ianya haram berlaku talak 3. Ada mengatakan harus yang berlaku talak. Ada yang mengatakan harus, ada yang mengatakan harus tetapi hanya berlaku satu sahaja. Satu talak. Itu masalah yang khilaf dalam kalangan ulama. Sebab kaedah asal, dia tak boleh sekaligus begitu. Dia mesti ikut step dia berdasarkan ayat pertama surah At-Talaq tu. Fatallikuhunna li'iddatihinna. Mesti ditalakkan ia mengikut tempoh iddahnya. Mana step by step. Dia tak boleh sekaligus. Kalau sekaligus tu dah dikira suatu talak yang bid'i. Cuma dari segi nak menetapkan jatuh satu talak atau 3 talak, itu adalah perkara yang khilaf. Tapi setakat yang saya ingat, jumhur, majoriti ulama kata jatuh. Tapi ada pendapat lain mengatakan tidak jatuh sebab dia adalah talak yang bid'i. Mana dia termasuk dalam isu yang ulama berbeza pendapat. Kemudian sekiranya suami melafazkan ta'liq, bolehkah beliau menarik balik? Setakat saya tahu ta'liq tak boleh ditarik balik. Ta'liq tidak boleh ditarik balik. Adakah ta'liq itu berlaku perkara kafarah? Dia bergantung kepada, biasanya ta'liq ini setakat yang kita perlaksanaannya dia ada qasam, ada sumpah. Kalau dia sebut dengan wallahi, demi Allah, maka dia ada kaitan dengan dia kena
kifaratkan dia punya sumpah dia, kafaratul yamin. Tapi tengok keadaan lah, kalau dia tidak menyebut lafaz sumpah, jadi tak ada kaitan untuk dikifaratkan dia punya sumpah dia tu. Tapi setakat yang saya tahu, ta'liq itu sendiri bila dah dilafazkan dia tak boleh ditarik balik. Wallahu alam lah, kalau ada pendapat lain tu, wallahu alam. Okey, Arif Fadilah dah bagi respon tentang masalah letak tangan di tempat yang sakit tadi, bismillah 3 kali, ya betul. Baca doa a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Baik, soalan berikutnya, jika wanita umur 75 tahun kematian suami, adakah iddahnya 4 bulan 10 hari juga? Ya, 4 bulan 10 hari juga. Sebab dia bukan masalah haid atau tidak ada haid. Tak. 4 bulan 10 hari ni bagi wanita yang kematian yang kematian suami. Kalau baik, kalau 75 tahun biasanya dia dah putus haid. Okey, dah putus haid. Wanita yang kita dah bincang tadi, wallahi ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur. Kalau wanita tu sudah putus haid, maka iddahnya adalah 3 bulan kalau ditalakkan oleh suaminya. Kalau kematian suami, dia ada merujuk kepada ayat 234. Ayat 234. Sebab kalau kematian suami, yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 10. Ayat dalam surah At-Talaq ayat keempat tu, kalau ditalakkan oleh suami, tempoh iddahnya 3 bulan. Yang kematian suami 4 bulan 10 hari. Jadi soalan ni 4 bulan 10 hari, betul lah, 4 bulan 10 hari. Dia punya illah dia berbeza, ya. Kalau wanita yang sudah menopause ditalakkan oleh suami, dia punya illah dia, alasan dia untuk pastikan rahim dia tak ada kesan benih suaminya. Ataupun yang kematian suami bukan ditalakkan tapi kematian suami, tempoh iddah 4 bulan 10 hari ni dia ada kaitan dengan perasaan dia. Perasaan sedih, nak meraihkan perasaan sedih, maka diberi tempoh lebih lama, itu 4 bulan 10 hari. Sama juga iddah untuk wanita yang baru berkahwin, kita kata contohnya ni, saya tambah untuk soalan saya tambah. Wanita tu baru berkahwin, mungkin baru kahwin 2 hari dan belum sempat disentuh oleh suami. Mungkin pada malam akad nikah tu dia dalam keadaan haid. Okey, haid maknanya tak boleh disetubuhi. 2 hari 3 hari lepas kahwin suami dia meninggal kemalangan. Boleh faham ke kes ni? Seorang wanita tu baru berkahwin dan belum disentuh oleh suami dia sebab masa kahwin tu dia dalam keadaan haid. Ditakdirkan 2 hari 3 hari lepas kahwin suami dia meninggal sebab kemalangan jalan raya. Berapakah tempoh iddah dia? Kalau kita nak kata tak ada iddah, logik betul sebab dia belum disetubuhi. Maka dia sama dengan wanita yang diceraikan oleh suami, baru kahwin diceraikan oleh suami. Tapi kes ni bukan diceraikan, tapi suami dia meninggal. Suami dia meninggal sebab serangan jantung, kemalangan, dan dia belum sempat disetubuhi. Maka jawapannya, saya dah rujuk fatwa ulama, mereka mengatakan, sebab ada dalilnya, mereka mengatakan tempohnya juga adalah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Sebab dia punya illah hukum, alasan hukum bukan soal kitaran haid, bukan soal suci dia punya rahim dia, tetapi soalnya nak meraihkan perasaan sedih dia sebab suami dia baru meninggal. Maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Soalan dari Facebook, mazhab lain ada membenarkan tinggal serumah selepas iddah. Tinggal serumah selepas iddah macam mana dibenarkan oleh agama? Tapi nak tahulah mazhab mana dan apakah dalil yang dirujuk. Kita kena jelas. Bila sesuatu hukum tu menimbulkan tanda tanya, kuat atau tidak, kita nak tahu apa dalilnya. Adakah pendapat itu berdasarkan dalil yang dirujuk atau berdasarkan ijtihad ulama untuk memahami dalil yang ada. Sebab dalil ni bila kita faham, kalau kita belajar usul fiqh, dia ada dalil yang difaham secara mantuk, secara terus. Ada dalil yang difaham secara mafhum, boleh jadi mafhum mukhalafah, boleh jadi mafhum muwafaqah. Jadi kalau ada mazhab lain, mazhab mana, apakah
dalil yang dijadikan sandaran jika ada yang membenarkan isteri yang habis iddah masih tinggal serumah. Adakah tempoh masa boleh tinggal serumah selepas iddah? Adakah ianya boleh diguna pakai di Malaysia? Saya dah jelaskan kemarin. Setakat saya tahu dan setakat kita jumpa, selepas berakhirnya iddah, suami dengan isteri itu dah tak ada hak, dipanggil hak az-zawjiyah. Hubungan perkahwinan suami isteri tak ada, dah dikira orang annahu ajnabiyyun wa annaha ajnabiyyah. Seolah-olah si suami dah jadi orang asing bagi isteri, isteri dah dianggap orang asing bagi suami sebab ada berakhir iddah. Kalau dalam tempoh iddah lain cerita, ni dah berakhir iddah. Jadi apakah alasan yang diberikan oleh pendapat mengatakan bila dah berakhir iddah si isteri masih boleh tinggal serumah? Dan apakah jaminan bahawa tidak akan berlaku perkara yang buruk? Kok mereka ni duduk dekat, tiba-tiba berlaku na'udzubillah perzinaan, sebab mereka bukan lagi suami isteri. Ayat 1000 dinar diamal seperti zikir. Perlu ada dalil. Kalau kita nak ulang ayat tu sebagai zikir, sebenarnya bila kita baca Quran, kita dah berzikir tu sebenarnya. Tetapi bila kita nak ulang ayat itu, macam contoh kita nak ulang subhanallah, 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 zikir lepas solat atau kita sebut wirid itu ada dalil. Nabi yang ajar 33. Bilangan 33 yang diulang tu bukan ulama yang reka, itu Nabi yang ajar begitu. Jadi ketetapan bilangan tu adalah berdasarkan apa yang sabit dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak amalkan ia, boleh, tak ada masalah sebab mana-mana ayat Quran adalah dianggap sebagai zikir. Kalau kita niat untuk zikir, zikirlah. Tapi kalau kita niat qasak untuk murah rezeki, bukan setakat kita amal dalam bentuk bacaan, tapi kita mengamalkan perintah dari dalam ayat tu. Itu nak utama kita kena faham. Bukan amal dalam bentuk baca ayat, tapi amal dalam bentuk apa perintah dalam ayat yang kita kena buat. Baca tu amal dah, tapi yang kita nak adalah laksanakan perintah yang terkandung dalam ayat. Kemudian soalan dalam IG, selain berusaha dan bertawakal, adakah dengan membaca istighfar akan mengubah atau menambah rezeki seseorang? Itu salah satu. Istighfar disebut adalah hadis Ibn Abbas, riwayat Abu Dawud tadi, itu salah satu. Sesiapa yang melazimkan istighfar, itu salah satu. Kita kena faham. Jangan pula istighfar. Tiba-tiba dalam bab solat, kita tak bersungguh-sungguh menjaga solat kita. Jadi amalan dalam agama ni banyak. Dia bukan istighfar sahaja. Jadi kalau seseorang tu dalam bab rezeki, dia dah berusaha, dia bertawakal, kemudian dia melazimkan istighfar, menjaga amalan-amalan yang fardu, insya-Allah dia harap dengan cara begitu dapat menambahkan rezeki dan Allah Ta'ala beri keberkatan pada rezekinya. Cuma istighfar tu salah satu. Macam contoh ada orang salah faham, dia kata, kita kena membanyakkan selawat kepada Nabi, dengan selawat insya-Allah kita dapat syafaat. Kita mengatakan bukan bergantung kepada selawat semata-mata. Selawat tu salah satu. Kalau seorang tu duduk di rumah selawat saja, tapi masuk waktu dia tak pergi masjid, tak solat, ataupun meninggalkan solat, itu kes yang berat. Sebab solat ni tiang agama. Dia hanya berselawat sehari 1000 kali, tetapi bulan Ramadan dia tak puasa. Subhanallah. Kita jangan salah faham. Amalan dalam agama ni bukan satu, dia banyak. Jadi semua tu perlu kita laksanakan secara seimbang. Selawat pun kita buat, solat fardu pun kita buat, baca Quran pun kita buat. Jadi kita harap dengan semua amalan tadi, kita mendapat barakah, rezeki kita dimurahkan dan hidup kita dalam keadaan sihat walafiat. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Gini Ustaz, katalah berlaku perceraian. Sedangkan rumah tu kau punya isteri, adakah isteri kena keluar juga bila habis tempoh iddah? Kalau rumah tu rumah isteri, ini melibatkan soal harta pula. Dia sebenarnya dalam perbincangan fiqh asalnya rumah tu diitlakkan sebagai rumah suami. Asalnya cuma dalam kes di mana kalau rumah tu rumah isteri, bila berlaku begini kalau bila dah berakhir iddah, bukan isteri yang kena keluar, sebab itu rumah dia, suami yang kena keluar. Keluar di sini dengan maksud tak boleh lagi tinggal bersama. Sebab si isteri lebih layak dengan hartanya. Jadi harta isteri itu memang hak dia lah. Kalau ditakdirkan macam itulah.
Jadi bukan isteri yang kena keluar, suami yang kena keluar. Cuma dalam fiqh dia sebut isteri kena keluar sebab asalnya rumah tu adalah hak suami, kerana asalnya suami yang perlu menyediakan al-maskan, tempat kediaman. Ini kita akan bicara dalam ayat berikutnya, termasuk lagi ayat yang kelima yang tentang menyediakan tempat kediaman. Jadi saya rasa cukuplah setakat tu. Ada beberapa soalan bertulis tu, nanti kita insya-Allah saya cuba jawab secara bertulis lah. Cuma saya nak respon sikit, ada soalan Ustaz Hafiz kemarin berhubung dengan talak ketika marah tu. Bila saya rujuk, kalau marah yang disebut syadidul ghadab, sangat marah sehingga seseorang tu seperti macam kita kata macam tak khabar gapo dah, marah doa, maka jawapannya tidak jatuh talak, la yaqa'at talak. Ada hadis yang berbunyi la talaqa wala itaq fi ighlaq, tidak jatuh talak ketika dalam keadaan ighlaq ni termasuklah keadaan as-sukran, mabuk. Jadi kalau seseorang tu terlalu marah, maknanya dia tak boleh berfikir dengan waras, dia seperti dah malah hilang separuh akal, maka lafaz talak yang disebut itu walaupun dengan lafaz yang sarih, maka tidak dikira jatuh talak atas faktor tadi, kalau dia benar-benar keadaan marah. Tapi kalau dia marah dalam keadaan dia sedar apa yang dia buat, apa yang dia sebut, marah yang biasa, maka jatuhlah. Sebab illahnya kepada perkataan syiddatul ghadab, marah yang amat sangat, sehingga membawa kepada ighlaq, seperti tertutup akalnya. Jadi kita berhenti setakat tu, masa kita dah lewat ni. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam.